Apa yang kita belajar mengenai kemahiran saintifik itu? Iaitu pemerhatian. Okey. Pemerhatian. Nah, ini memerhati ni ataupun pemerhatian lah. Siapa sebut memerhati tu betul lah. Okey, jadi minggu lepas kita belajar benda ni. Dalam sains mesti ada memerhati. Kenapa kena ada memerhati ni? Sebabnya memerhati ini adalah penting sekali. Memerhati ni jangan ingat mata je. Tapi dia ada semua. Contohnya, dia guna tangan. Kita memerhati menggunakan tangan. Macam mana kita sentuh? Contoh kita sentuh benda tu, oh ni rasa panas. Jadi kita menggunakan tangan lah. Dia memerhati ni tak mestinya mata atau rasa. Macam tu. Jadi semua bersedia Jadi kita tengok Okey, memerhati ni Ustaz, kalau nak tengok balik boleh tengok video Ustaz balik lah. Ustaz bagi tu. Jadi hari ini kita akan belajar mengelas. Okey, mula-mula ni memang kita banyak belajar benda-benda macam ni lah. Rasa pelik, ya apa pula mengelas ni? Mengelas ni bukan mengemas mengelas. Okey, mengemas senang. Okey, jadi mengelas. Okey, jadi Ustaz nak minta seorang baca lah. Siapa Kak Sarah tu baru masuk tu. Baca tolong Kak Sarah, boleh baca tak? Nampak tak Ustaz share ni? Ya. Oh ya. Mana? Ustaz share screen ni. Semua nampak Langit. Kejap-kejap Kak Sarah. Semua nampak ke? Semua nampak Okey. Ustaz ada share screen. Jangan tengok muka Ustaz. Tengok yang ada gambar dia tulis mengelas ni. Buku teks lah, buku teks. Okey, boleh baca Kak Sarah. Langit. Langgi ingin membantu datuknya menyusun koleksi sistem ke dalam album. Stem. Apakah ciri-ciri Bukan sistem, stem. Stem ke dalam album? Apakah ciri-ciri stem yang dapat kamu perhatikan? Okey. Sekejap Langgi ingin membantu datuknya menyusun koleksi stem. Okey. Terima kasih ke Sarah stem ke dalam album. Okey. Langgi dia susun, dia nak susun stem lah. Banyak-banyak stem ni. Apakah ciri-ciri stem yang dapat kamu perhatikan? Okay, kita tengok stem dulu. Stem ni okey, dia ada macam-macam stem kan. Ni banyaknya stem atuk, macam mana nak asingkannya? Dia kata banyak sangat ni, macam mana nak asing pula? Bila kita sebut mengelas. Mengelas ini adalah asingkan dia. Kita asingkan. Contoh, kenapa kat sekolah kita sebut ada kelas? Contoh kelas 1A, kelas 1B, kelas 2A, 2B, kelas 3A, kelas 4A. Kenapa ada kelas macam tu? Sebab kita nak asingkan. Kenapa nak asing pula? Yalah, darjah 1 dengan darjah 2 boleh duduk sekali tak? Boleh belajar sama-sama tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab darjah 1 mungkin tak boleh membaca lagi. Darjah 2 dah boleh baca sikit. Darjah 3 lagilah dah boleh baca dah. Jadi maksudnya kita asingkan, kita ikut dia punya kelas. Kelas darjah 1 macam ni, kelas darjah 2 macam ni, kelas darjah 3 macam ni, kelas darjah 4 macam ni. Jadi samalah. Sebab itulah dia panggil mengelas. Mengelas ni maksudnya kita nak susun satu persatu, asingkan satu persatu. Baik. Kita tengok seterusnya. Ini tak apalah. Ini tak apa, tak payah baca. Okey, baik, kita tengok terus kepada koleksi stem ni. Tutup mic Okey. Koleksi stem ni kita nak asingkan dia, nak asing dengan warna banyak sangat. Kan? Boleh juga nak asing ikut warna. Kita kalau bila kita nak asingkan benda, kita kena tahu apa benda yang kita nak asingkan tu. Kita nak asingkan stem. Tolong tutup mikrofon. Siapa buka tu? Tolong tutup mikrofon. Okey. Baik. Okey, terima kasih. Baik.
Jadi bila kita nak asingkan stem, kita kena pastikan apa dulu, kita nak asingkan dalam bentuk apa. Contoh stem ni bentuk segitiga, kita letak dalam bentuk segitiga je. Ni kelas segitiga. Yang ni pula kelas segi empat. Contoh yang kita tengok ni lah. Okey, segitiga ni kelas dia. Ni segi empat macam ni pula. Maksudnya kat sini kita kelas dia berdasarkan bentuk dia. Bentuk dia sahaja. Tapi tak mestinya macam ni je. Kita boleh buat macam-macam. Kita boleh kelaskan. Kelaskan ni maksudnya kita asingkan mengikut warna. Kita boleh buat warna. Warna ada berapa warna kat situ? Imran, ada berapa warna kat situ? Marisa, ada berapa warna kat situ? Contohlah warna-warna. Kalau kita nak buat ikut warna pun boleh. Tadi dah bentuk kan? Warna pun boleh. Marisa, warna ada berapa kat situ? Siapa nak tolong ni? Kaisara ke, Syifa ke, Adam Mukri ke? Ada berapa warna kat situ? Koleksi stem tu. Ada berapa warna tu? Warna merah, warna berapa, warna apa? Ada 8 warna, banyak ni warna. Okey, baik. Ada 4, betul, bagus. Ada 4 warna. Okey. Baik, tengok. Warna yang mana? Ni ada warna merah, betul tak? Ni warna merah. Ni warna sama dah ni, merah. Okey. Lepas tu yang ni warna hijau. Ustaz tanda ni, tengok yang Ustaz tanda ni. Tuan tutup mic bila buka dah tak tanya boleh tutup mikrofon. Sebab ada bising sikit. Okey. Baik, lepas tu ada warna kuning. Ni kuning. Tadi dah 2, merah, hijau dah 2, kuning 3. Lepas tu ada lagi warna biru. Biru kecil tu kan. Biru. Jadi ada 4 lah warna. Kita boleh juga ikut warna. Kita tak payah buat bentuk. Kita tulislah sini. Warna. Lepas tu kita pun buat 4 macam ni. Ni 1 biru. Contoh ni biru. Lepas tu kita buat merah. Lepas tu kita buat pula apa? Hijau. Buatlah sampai ada 4 warna. Lepas tu kita pun susun masuk dalam. Itu dah dipanggil kelas. Itu masuk kelas sekejap lagi kita buat latihan ni. Kena faham sekejap lagi kena buat latihan. Okey. Jadi kelas ni maksud dia kita mengasingkan ikut kategori-kategori yang sesuai. Kalau kita nak ikut warna-warna lah. Kalau nak bentuk-bentuk lah. Kalau nak ikut apa lagi ada. Bentuk dengan warna je lah yang ada pun. Untuk stem ni. Faham Okey, baik. Baik, seterusnya kita tengok ini tak apalah. Kita tak ada ni. Ni muka dan nombor tak payah. Baik, jadi ustaz nak minta tolong buka sekarang Sekarang tolong buka buku aktiviti sains. Buku aktiviti sains. Okey. Tolong buka buku aktiviti sains. Okey, semua tolong buka. Ustaz nak tengok dulu. Kita nak buat latihan sama-sama dan kita bincang sama-sama lah. Buku aktiviti sains, tolong buka kejap. Itu Ustaz suruh buat sampai muka surat berapa? Siapa yang tak ada buku aktiviti sains, sila ambil dahulu. Ustaz bagi dalam masa 2 minit. 2 minit. Ustaz bagi masa 2 minit 2 minit. Okey. Sediakan buku nota sains. Nota sains pula. Bukan buku nota sains, buku aktiviti sains.
Buku surat berapa ya, Ustaz? Buku surat 3 eh? Semua dah ada ke? Semua dah ada ke? Dah ada buku ke? Buku aktiviti sains, sila keluarkan buku aktiviti sains. Dah, Ustazah. Dah. Ustazah, ustaz lah. Okey, Ustaz. okey, baik, tak apa. Baik, ustaz nak buku buku aktiviti sains, buka muka surat 3 Kepada siapa ni baru masuk ni, Sirahan ni, sila buka buku aktiviti sains walaupun tak sempat lah sebab ustaz dah ajar dah tadi, tak apa. Jadi ustaz minta buka buku aktiviti sains. Kita nak buat sama-sama ni. Kita nak buat sama-sama, okey. Buku aktiviti sains, muka surat 3. Okey, tolong tutup mikrofon. Nak tanya baru buka mikrofon. Nak tanya baru buka mikrofon dah Baik, muka surat 3. Baik. Ustaz baca dulu. Ustaz tak tunjuklah kat skrin ni. Jadi ustaz baca, pastikan ada buku aktiviti sains tu. Tak ada susahlah. Okey, kena ada. Muka surat 3 iaitu muka surat 3 iaitu mengelas benda hidup. Mengelas yang kita belajar tadi iaitu mengelas kan, mengelas benda hidup. Ni, ustaz tunjuk depan ni lagi. Kat skrin lagi. Okey, ustaz stop presenting lah kejap. Boleh nampak muka ustaz. Okey. Boleh tengok muka ustaz lah. Yang handsome ni. Boleh tengok. Okey, ni mengelas benda hidup ni. Okey, mengelas benda hidup ni sangat penting. Jadi ustaz nak buka surat 3, bukan nak suruh buat, kita sama-sama buat dan bincang, okey. Baik. Kita tengok mengelas benda hidup. Boleh tulis tarikh dululah. Hari ni tulis tarikh dulu. Sila tulis tarikh dulu sekejap. Hari ni berapa bulan? Ni? Hari ni 16 bulan 2. 2021. Okey, tulis tarikh dulu 16 bulan 2 2021. Dah. Okey, baik. Jadi kita akan terus ke macam mana kita nak buat benda ni. Kita tengok Kina dan keluarganya. Bukan main lagi bunyi tu. Siapa tu? Marisa, tutup mikrofon. Tutup mikrofon dulu, Marisa. Okey. Baik, Kina dan keluarganya bercuti di kampung. Okey, tengok buku nota sains. Tolong tengok buku nota sains. Kina dan keluarganya bercuti di kampung. Okey, Kina dan keluarganya bercuti di kampung. Kina memerhatikan. Dia dah guna memerhati dah. Dia dah tengok. Memerhati ni maksudnya dia guna mata lah. Ataupun guna beberapa lagi jenis. Tapi untuk masa ni dia tengok. Kina memerhatikan beberapa jenis benda hidup seperti di bawah. Banyaklah benda hidup kat bawah tu. Ada pokok rambutan. Ada lembu kat kampung kan. Adalah lembu. Lepas tu ayam. Ada itik. Ada pokok betik. Pokok pisang. Kambing. Kucing. Pokok cili. Dan juga pokok mangga. Jadi. Kita nak buat macam mana ni? Berdasarkan maklumat di atas. Lengkapkan carta pengelasan di bawah. Macam mana kita nak buat ni? Kita kena tulis benda hidup. Yang ke atas tu atas sekali kena tulis benda hidup. Okey, bagus ke Sarah. Atas sekali tu dia punya orang panggil yang paling atas sekali tu kita tulis dia tempat kosong tu adalah benda hidup. Okey, bagus. Tulis semua. Tulis. Tulis benda hidup. Okey, benda hidup. Siapa yang tu boleh bukalah video kamera tu. Tak ada masalah. Nampak gambar lagi bagus. Okey, ustaz boleh tengok semua. Dah. Okey. Seterusnya, jadi bila dah nampak benda hidup. Kita nak buat kat bawah 2 tu apa benda?
Siapa nak bantu? Belah kanan tulis haiwan. Okey, belah kanan Belah haiwan. kiri tulis belah kiri tulis tumbuh-tumbuhan. Okey, bagus Kaisara. Jadi betul sebab kita kelaskan berdasarkan gambar tu ada dua jenis je, iaitu haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Jadi yang sesuainya kita buat adalah mengelaskan berdasarkan haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Jadi boleh buat sekarang. Bolehlah belah-belah mana pun. Nak tulis kiri haiwan ke kanan tumbuh-tumbuhan pun tak kisah, okey? Yang penting haiwan dan tumbuhan kena ada dekat dua-dua kat bawah tu. Dan tuliskan apa haiwan dia, apa tumbuh-tumbuhannya. Sekarang Ustaz bagi masa 5 minit dari sekarang. Boleh buat sekarang. Kena faham kita kelaskan berdasarkan haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Okey, siapa yang baru masuk tu tolong buka buku aktiviti sains muka surat 3, buku aktiviti sains sekarang pergi ambil dan buat sekarang. Muka surat 3. Siapa yang baru masuk tu? Najla kot rasanya macam Najla. Okey. Okey, Najla boleh ambil buku aktiviti sains dan buat terus. Kita nak bincang. Sekejap lagi kita bincang, okey. Sebabkan Najla masuk lambat sikit, jadi terlepaslah sikit. Okey, tak apa. Nanti boleh tengok video balik. Okey, dah siap dah Adam Mukri? Okey, dah tulis tu, kena tulislah bawah dia binatang apa. Kalau tulis haiwan, kena tulislah haiwan apa. Lembu ke, ayam ke apa semua. Ke pokok rambutan jadi haiwan pula. Kena tulis semua bawah-bawah tu. Kena siapkan sekarang. Pukul 10.27 kita akan bincang. Dalam 4 minit lagi. Okay, tak faham tak apa, boleh tanya. Tak faham tak apa, boleh tanya. Boleh tanya je dalam kelas ni, tak ada masalah. Siap. Okey, dah siap, tunggu dulu jangan bagi tahu jawapan pula. Okey. Tunggu Okay, tunggu kawan jap. Okey, ramai dah siap ke? Ke belum siap lagi? Belum. Belum. Okey, buat dulu. Tulisan tu bagi cantik lah sikit, bagi nampak rupa lah sikit, okey? Lama tak menulis ni. Ustaz tahu ramai lah lama tak menulis ni. Tulisan tu bagilah boleh baca lah. Jangan pening, nanti ustaz tengok ustaz pening pula. Ni tulis Siam ke tulis bahasa Melayu ni? Okey, ada 2 minit lagi. Boleh percepat sikit menulis tu.
Okey. Semua dah siap ke? Semua dah siap ke? Dah siap. Belum. Okey, seminit lagi. Lepas tu kita akan bincang Okey, baik. Baik. Jadi kita akan bincang. Baik, semua perhati Muka surat 3 tu Ustaz tak share screen lah. Ustaz tak share screen sebab apa? Sebab yang ni dalam buku je, sebab latihan, jadi Ustaz sebut mulut je. Okey. Baik. Jadi Ustaz akan share screen nantilah. Okey, mengelas benda hidup. Okey. Yang pertama sekali, yang belah atas sekali tu kita kena tulis benda hidup ataupun benda hidup lah. Okey, benda hidup. Yang kedua, dua-dua bawah tu, okey, kita kelaskan dia, maksudnya kita asingkan dia menggunakan haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Jadi kena buatlah haiwan sebelah, ikutlah kiri ke kanan ke, tak kisah haiwan belah kiri ke haiwan belah kanan ke, ataupun tumbuhan belah kiri ke tumbuhan belah kanan ke, tulis je. Yang ketiga, yang kotak besar tu kan, barulah kita tulis nama-nama haiwan dan juga nama-nama tumbuhan. Untuk haiwan mestilah lembu, bukan pokok rambutan. Siapa tulis pokok rambutan, Ustaz nak suruh masuk darjah 1 balik. Okey, mestilah lembu, okey. Lembu adalah haiwan, ayam adalah haiwan, itik adalah haiwan, kambing adalah haiwan dan kucing adalah haiwan. Okey, pastikan tulis semua benda tu Okey. Jangan tertinggal satu pun, okey. Seterusnya kita tengok tumbuh-tumbuhan, iaitu pokok rambutan, pokok betik. Pokok rambutan. Lagi. Pokok pisang lagi. Pokok mangga. Pokok mangga lagi. Pokok betik dah. Lagi. Pokok cili, bagus. Okey, pokok cili. Jadi siapa tertinggal tu tambahlah. Okey, siapa yang tertinggal tu tolong tambah. Siapa yang tersilap buat boleh betulkan. Okey. Jadi itu saja, senang je kan? Mengelas benda hidup ni sangat senang, okey? Okey, senang. Belajar sains ni senang je sebenarnya, okey? Tak susah pun, okey? Jadi kita tengok ni lah. Okey, tolong siapkan kejap. Jadi Ustaz akan share screen. Kita akan belajar benda yang baru pula. Okey. Kita akan belajar benda yang baru, sangat-sangat baru. Benda ni rasanya kamu tak belajar lagi ni. Boleh nampak. Dah nampak gambar Syifa dah dengan ni Kaisara ni. Boleh. Belum lagi Oh, nampak. Nampak Okey, baik. Okey, baik. Seterusnya kita ke ada mukri. Okey, ada mukri. Boleh ada mukri? Okey. Tak apa. Baik, kita terus ke ni. Nampak tak gambar yang Ustaz share ni? Share screen ni. Oh, buku teks. Buku teks tu. Okey, kalau siapa tak nampak tak apa, boleh buka buku teks muka surat 4 lah. Muka surat 4. Kalau siapa tak nampak lah. Muka surat 4. Siapa yang tak nampak boleh buka buku teks muka surat 4. Siapa yang nampak kat skrin, tengok kat skrin je. Tak payah tengok buku teks lah. Senang. Okey. Siapa yang tak nampak mungkin ada kamera problem ke apa, boleh buka teks ke surat 4. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar ni yang paling antara yang paling susah nak ingat sikit lah untuk peringkat darjah 3 ni. Jadi Ustaz harap semua ambil perhatian dengan betul, iaitu kita akan belajar mengukur dan menggunakan nombor. Mengukur ni penting Mengukur ni sangat penting dalam sains. Walaupun kita nampak mengukur ni macam matematik je kan, sebab guna nombor semua, tak. Sains dia sebenarnya dengan matematik ni tak boleh berpisah. Sains dengan matematik tak boleh berpisah. Kalau suka matematik pun tak suka sains, dia jadi tak berapa kena lah. Kalau suka sains tak suka matematik, tak boleh juga. Sebab sains akan menggunakan ilmu matematik. Kena tengok. Baik, jadi Ustaz nak minta Imran lah baca. Imran baca Imran. Sikit. Lama tak dengar suara ni.
Baca yang bawah tu, mengukur. Mengukur ialah tu. Imran ada ke? Ada. Okey, baca, tolong baca baca. Mengukur dan menggunakan nombor. Mengukur ialah kemahiran membuat pemerhatian menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Okey, bagus. Terima kasih Imran. Baik, mengukur ialah kemahiran membuat pemerhatian menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Okey, minta tutup mikrofon. Berunit piawai. Okey, kejap Okey, baik. Maksud berunit piawai ni apa? Dia maksudnya dia ada ukuran dia. Darjah 2 dulu dah belajar kan? Sentimeter. Dah belajar tak dalam matematik? Dalam matematik dah belajar belum? Dah. Sentimeter, Dah. meter. Dah. Dah belajar kan? Dah. Itu antara Dah. unit piawai dia. Ya, dan benda-benda daripada matematik darjah 2 dulu tu akan guna kepada sains darjah 3 ni. Jangan ingat darjah sains tak darjah matematik kena belajar juga. Okey, baik. Cikgu, dia tanya. Ni Ustaz bacalah. Cikgu, macam mana nak ukur masa larian? Dia tanya macam mana nak ni ukur masa larian. Kejap ada orang mau masuk. Ustaz nak tekan jap. Oh, sorry. Okey, cikgu, macam mana nak ukur masa larian? Kita boleh ukur menggunakan jam randik digital. Jam randik digital tu stopwatch lah. Bahasa Inggerisnya stopwatch. Yang orang kalau kita bertanding pasti berlari dulu atau masa kita bertanding berlari tu dia ada jam randik digital ataupun stopwatch lah. Bagaimanakah caranya? Orang tu tanya. Langkah dia. Tengok langkah ni macam mana nak guna benda ni. Langkah 1. Tak apa yang ni tak penting pun tapi kena tengok jugalah. Kok nanti Ustaz suruh pegang benda ni kan nanti kan. Okey, langkah 1. Tekan butang. Bacalah Ustaz. Ustaz nak seorang bacalah. Apa? Syifa. Saya. Syifa. Syifa baca. Langkah 1 dulu. Langkah 1 sebelah dia. Langkah 1, tekan butang ini untuk set semula bacaan kepada sifar. Okey, bagus. Okey. Langkah 1 kita kena tekan yang belah sana tu untuk dia jadi kosong ataupun sifar lah. Sebab kadang-kadang kita dah guna, kita tak ingat. Kita tak ingat nak ni. Dia jadi benda tu kita nak kosongkan dia balik kena tekan situlah. Macam dia tunjuk dalam gambar tu sebelah kiri lah. Okey. Baik, langkah 2 Ustaz nak ada mukri. Ada mukri? Ada tak? Tak? Ada. Boleh baca. Tekan tu. Langkah 2. Tekan butang ini untuk mula mengambil bacaan. Okey, bagus. Terima kasih Adam Mukri. Baik, tekan butang kanan tu untuk ambil bacaan. Maknanya dia akan memula bergerak lah. Masa bergerak 1 saat, 2 saat ke sampai berapa lah. Kita kena tekan belah kanan. Kena alat ni ada kat sekolah Ada, selalu Ustaz bawa masa kita sukan. Sukan tu lah. Okey, baik. Langkah ketiga. Ustaz nak siapa ni nama apa ni? Najlah. Tekan butang ini lagi sekali untuk memberhentikan kiraan masa supaya bacaan boleh diambil. Okey, tekan butang ini sekali lagi untuk berhenti masa lah. Macam bila orang tu dah habis berlari tu, sampai ke penamat terus tekan. Jangan tunggu pula.
Kena tekan terus. Supaya apa kita tengok. Oh ni masa dia berapa? 10 saat. 13 saat. Walau kat situ masa dia berhenti dekat 3 minit. Ni tengok ni. Ni yang ustaz buat ni, merah ni 3 minit 59 saat. Itu masa dia. Dia macam sebelah kanan ni lah. Bacaan minit, bacaan saat. Okey. Ni bacaan minit dan bacaan saat belah kanan ni. Okey. Okey, kena tahu benda-benda macam ni, penting sangat Okey, berapakah bacaan masa pada jam randik digital ini? Ustaz dah bagi tahu 3 minit 59 saat. Okey, baik. Ini penting sekali ni. Kita akan menggunakan pembaris. Ustaz ajar dulu matematik darjah 2. Jadi ustaz tahulah, ustaz dah ajar menggunakan pembaris kat sekolah dulu, betul tak? Jadi macam ni lah juga menggunakan pembaris akan digunakan kembali di dalam sains. Bagaimanakah cara mengukur panjang dengan betul? Ni tak apa ustaz baca Langkah 1, hujung objek diletakkan pada senggat kosong ataupun sifar. Okey, maksudnya mesti. Kalau kita nak ukur tu, okey, siapa ada pembaris tolong ambil pembaris lah. Ambil pembaris. Lepas tu ambil pensel yang kat tangan. Panjang ke Ustaz? Baris biasa je. Baris biasa yang ada tu lah. Baris yang kamu garis tu. Baris biasa tu. Ambil kejap. Okey. Ambil pembaris. Ambil pensel. Ambil pensel kamu. Ambil pensel. Pensel yang ada tu. Pensel. Mesti bila kita nak ukur pensel macam mana kita nak buat? Kita kena letak dia dekat kosong. Pensel ni contoh tengok gambar. Gambar ustaz lukis pensel Walaupun contoh ni pensel lah. Okey, pensel. Walaupun tak jadi sangat pensel tak apalah. Kira pensel lah ni Okey, mesti dekat dengan kosong ni. Okey, mesti dekat kosong. Mesti dekat kosong ni. Dia belakang sekali ataupun depan ke muncung ke apa, mesti ada dekat kosong dahulu. Sifar tu. Itu cara kira dia. Sampai, tengok panjang mana. Sampai nombor berapa. Kalau sampai nombor 9 ni, macam gambar ni, sampai nombor 9. Ataupun yang macam ustaz lukis tu, mungkin sampai nombor 8 je. Ni lebih kepada nombor 8 lah. Okey, nombor 8. Jadi, ni dia sampai 9. Cara bacaan betul dia adalah kedudukan mata Bukan mata. Kedudukan mata tu mesti macam tu. Tengok yang dia right tu. Tengok yang dia right tu. Tengok ni kedudukan mata mesti macam ni. Tak mestinya duduk belakang ni. Tapi kita tak mestinya kat sini. Boleh juga kat sini. Mata ni boleh juga kat sini. Ni mata ni ustaz buat bawah ni. Mata macam ni pun boleh. Yang penting kedudukan dia straight. Faham? Tak boleh tengok daripada tepi. Kena tengok straight. Faham Kena tengok straight. Okey, jadi bacaan pensel masing-masing berapa cm? 13. 13 panjang pensel. Lagi? 12. 12. Lagi? 15. 15 panjang tu. 15. 15. Okey, lagi? Lagi? Pensel. 15. 15. Okey, ramai 15 lah. Okey, bagus. Baik, maknanya semua tahulah cara nak ukur tu. Okey. Kena pastikan mata tu straight dengan nombor tu. Tolong jangan tak tepi-tepi, tengok daripada tepi tak boleh. Kena tengok betul-betul straight. Supaya kita tengok bacaan yang betul. Sebab tu dia buat right tu. Itu bacaan betul. Kedudukan mata tu penting Okey. Jadi panjang apa ni kayu ni adalah 9 cm. Okey. Jadi ini sangat penting Jadi kita nak cuba ini tak apa, buat event nanti. Kita nak cuba buat latihan lah. Okey, ustaz harap kita akan cuba buat latihan. Okey, jadi kita cuba buat latihan. Tolong buka. Okey, ustaz tak share screen dah ni. Ustaz tak share screen dah. Tolong buka buku aktiviti masing-masing sekejap. Muka surat 4 pula. Muka surat 4 lah pula. Muka surat 4.
Okey, muka surat 4, buku aktiviti sains masing-masing. Kita nak cuba buat sama-sama. Tulis tarikh dulu. Hari ni 16 bulan 2. Tolong tulis tarikh atas tu. 16 bulan 2 2021. Tolong tulis tarikh. Tarikh jangan tinggal supaya kita tahu bila kita buat benda ni. Okey. Baik. Perhatikan. Okey, semua tengok buku masing-masing. Ustaz, berapa hari bulan Ustaz? 16 hari bulan 2 2021. Okey. Apa yang terbalik tu Najlah? Kepala kat atas tu kamu Spiderman ke? Tak tengok macam Spiderman. Laptop Laptop ni terbalik. tak boleh tu. Okey. Saja je. Okey. Tak apa. Ingat jadi Spiderman dah. Okey, tak apa. Baik, seterusnya kita terus kepada soalan yang keempat, nombor yang keempat, iaitu perhatikan situasi di bawah. Okey, dia suruh tengok bawah tu. Namakan alat dan unit piawai yang digunakan untuk mengukur dengan betul. Mengukur dengan betul. Betul. Okey, baik. Nombor 1. Agak-agak apa benda tu nombor 1 tu? Alat pengukur dia apa? Sama-sama kita sama-sama buat Alat pengukur dia apa? Ni Sirhan. Ustaz nak dengar Sirhan dulu. Sirhan ada tak Sirhan tu? Sirhan, alat pengukur apa agak-agak tu dia guna tu? Jawapan ada kat atas tu je. Cari yang mana? Kilogram. Sabar dulu. Sirhan. Okey. Okey. Sirhan ada tak Sirhan? Jawapan dia apa jawapan dia? Alat pengukur. Agak bergema ni. Agak bising Sirhan punya ni. Kena pakai ni. Apa kena pakai earphone Sirhan pakai earphone Pakai earphone ataupun cabut lah kalau earphone tu bising. Sebab bising ni. Tak dengar suara Sirhan. Sirhan. Okey, tak apa. Sirhan tak apa, kejap lagi. Tukar ni lah. Sirhan tutup dulu kejap. Okey, tukar dulu dengan mikrofon earphone ataupun cabutlah earphone yang mana sesuai lah. Sebab bunyi bising lagi. Jadi Ustaz buka pada orang lain dulu lah. Apa dia? Marisa lah, Marisa. Okey, Marisa, alat pengukur untuk gambar yang pertama tu. Orang tengah berenang tu. Agak-agak apa alat pengukur dia yang sesuai? Marisa. Tak buka mikrofon, tak dengar suara. Okey, Marisa, jawapan dia apa? Muka surat tu. Muka surat 4. Agak-agak jawapan dia apa? Dipegang dengan tangan dia tu. Apa dia alat dia? Siapa nak bantu Marisa? Saya. Okey. Kaisara, apa? Yang alat pengukur ke unit piawai? Alat pengukur dulu. Alat pengukur. Alat pengukur. Sentimeter. Sentimeter alat pengukur. Alat dia lah. Alat dia apa? Alat dia apa? Siapa nak bantu Kaisara? Kilogram. Okey, apa Syifa nak angkat tangan tu. Jam randik. Okey, bagus Syifa. Okey, yang lain. Okey, baik. Alat pengukur ni maksudnya alat dia. Alat apa dia guna? Jadi alat dia adalah jam randik kat tangan dia. Tu sebab tu Ustaz sebut tadi kat tangan dia tu apa tu? Jam randik. Okey, unit piawai dia apa agak-agak? Siapa nak bantu ni? Apa? Siapa nak bantu pula? Unit piawai. Unit piawai dia bawah tu. Sentimeter. Unit piawai dia betul ke? Baik, unit piawai Ustaz nak Najlah lah, Najlah. Lepas ni Imran. Tak sedia. Sekejap lagi Ustaz tanya pula. Unit piawai untuk alat jam randik. Apa agak-agak? Okey, Imran, bantu Imran. Belum. Imran, bantu Imran. Agak-agak apa jawapan dia tu? Ada tak Imran?
Ada. Okey, agak-agak jawapan dia apa? Alat pengukur dia jam randik, unit piawai dia agak-agak apa? Saat. Bagus Imran. Bila jam-jam ni dia menggunakan saat, minit dan juga jam lah. Jam randik ni menggunakan masa. Masa mesti guna saat, minit ataupun jam. Faham Faham kena ingat tu. Okey, kena tahu alat-alat pengukur dia tu apa dan apa dia nak ukur tu. Ukur tu apa? Ukur sentimeter ke, ukur saat ke? Kena tahu Ni darjah 2 dah belajar dah saja ustaz nak ulang balik iaitu. Baik, kita tengok nombor 2. Nombor 2 siapa nak cuba? Sirhan, mikrofon dah okey ke Sirhan? Earphone, dah pakai earphone ke? Sebab masih lagi bising Sirhan. Tak dengar suara. Bising. Dia bunyi bising Sirhan kena cabut earphone lah kot. Cabut earphone. Cabut earphone ke? Sebab dia bunyi bising. Okey. Bunyi bising juga. Okey, tak apa, bagi orang lain dulu. Sebab tak dengar suara Sirhan. Ustaz. Baik, Adam Mukri, boleh baca nombor 2 alat pengukur, bukan baca alat pengukur dia apa tu? Adam Mukri, alat pengukur nombor 2 apa? Penimbang. Bagus Adam Mukri, bagus. Unit piawai dia apa Adam Mukri? Agak-agak unit piawai dia nak kira dia kilogram. Bagus Adam Mukri, bagus. Baik, seterusnya nombor 3. Ustaz. Ya. Siapa tanya tu? Nombor pertama apa tadi? Unit piawai. Unit piawai dia adalah saat. Saat. Kat atas tu jawapan dia. Okey. Okey, sebab dia masa kita guna saat. Okey. Sebab dia jam-jam ni dia masa. Jadi kita menggunakan saat. Okey. Baik, seterusnya nombor 3. Nombor 3 Sirhan masih lagi bising Kalau bising tak apalah. Kita bagi pada Marisa lah, Marisa. Ke ada nak jawab apa? Marisa dulu. Marisa nombor 3. Agak-agak apa tu? Alat pengukur dia apa? Marisa. Oh, Marisa. Ustaz. Nombor 2. Unit piawai apa tadi? Unit piawai kilogram. Unit piawai kilogram. Oh, boleh tahan bising dia tu. Okey. Tak dengar. Okey, tak apa. Boleh tutup dulu. Baik, Ustaz buka kepada Najla lah. Najla. Okey, jawapan dia nombor 3. Alat pengukur dan unit piawai terus. Terus. Kilogram. Ya, alat pengukur dulu. Alat pengukur. Nombor 3. Bukan nombor 2. Nombor 2 kilogram. Pembaris. Alat pengukur pembaris. Okey, unit piawai dia. Multimeter. Apa dia? Tak dengar. Multimeter. Sentimeter. Okey, bagus. Sentimeter Jadi alat pengukur dia adalah pembaris. Unit piawai dia adalah sentimeter untuk nombor 3. Okey, siapa tak tahu tolong buat sekarang. 1, 2 dan 3 tolong buat Jadi kerja sekolah, ustaz bagi tahu terus kat dalam ni. Kerja sekolah, dengar. Muka surat 5. Muka surat 5 tolong buat. Mestilah menggunakan pembaris lah. Kena tulis. Alamak, ustaz pula bagi tahu jawapan. Ikutlah guna apa. Jadi tolong ukur gambar apa, gambar apa tu, gambar gunting. Muka surat 5 tu gambar gunting, pemadam, sharpener dan juga apa, pensel. Nanti ukurlah dan tulis kat bawah tu. Tulis kat bawah tu, kat kotak tu. Okey? Boleh? Boleh semua? Boleh Jadi ini kerja sekolah. Jadi setakat ini sajalah.
Okey, jadi setakat itu sajalah kelas kita pada hari ini. Okey, dekat sejam dah kelas kita. Alhamdulillah. Bagus. Semua bagi tumpuan dan fokus yang bagus. Ucapkan tahniah. Jadi, boleh buat kerja tu muka surat 5. Muka surat 5. Dan tulis tarikh, mesti tulis tarikh. Masa buat tu tulis tarikh. Okey, jadi setakat itu sahaja. Kita akan jumpa lagi pada kelas-kelas yang akan datang. Jadi Ustaz minta semua siapkan kerja dan kita akan jumpa pada kelas akan datang. Okey, boleh bye-bye lah. Spiderman. Bye. Najla tu balik tu. Cara Spiderman punya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Okey.